Jadi sebelum saya mula menjawab secara spesifik, saya terpanggil bila saya mendengar perbahasan pagi tadi, terutama sekali di segi point of order daripada sahabat-sahabat kita pihak pembangkang. Saya terpanggil untuk menjawab, Tuan Yang Di-Pertua. Mereka membuatkan kenyataan media mengatakan bahawa kononnya apa yang berlaku tidak mengikuti perlembagaan. Saya nak rujuk pada perlembagaan, nak mengingatkan semua ahli parlimen bahawa kita ni semua berada di dalam rumah demokrasi ni, House of Democracy ataupun disebut sebagai The August House, rumah August, bukan bulan Ogos lah, tapi rumah August House. Kerana kita ni dilihat mempunyai kuasa di bawah perlembagaan yang mana bermula daripada perkara yang disebut dalam ni disebut sebagai Badan Perundangan Persekutuan, iaitu keanggotaan parlimen daripada perkara 44. Jadi perkara 44 ni Tuan Yang Pertua memberikan kita punca kuasa. Dan kalau kita tengok kepada perkara 46, kita terdiri daripada 222 orang ahli-ahli Dewan Rakyat yang diberikan kita kelayakan di bawah perkara 47. Dan daripada kuasa kita di bawah perlembagaan untuk semua pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, yang paling penting di sini Tuan Yang Pertua ialah kuasa kita di mana disebut sebagai keistimewaan parlimen, perkara 63. Maknanya kita mempunyai keistimewaan bila kita berbahas. Jadi bila pihak-pihak pembangkang menyebut perkara Peraturan Mesyuarat 77, Peraturan Mesyuarat 77 ni sebenarnya dia sebenarnya jawatan kuasa pemilihan daripada 76, 77 seterusnya. Sebenarnya Peraturan Mesyuarat ni berpunca daripada kuasa kita sebagai ahli parlimen di dalam Dewan. Maknanya standing order ni di bawah perlembagaan, di bawah kita sebagai ahli parlimen. Jadi tidak boleh berkata bahawa perkara 77 ni, standing order 77 ni melebihi kuasa kita sebagai ahli parlimen untuk membahas apa-apa perkara. Sebenarnya apa yang disebut oleh Tan Sri Yang Di-Pertua siang tadi, Tuan Yang Di-Pertua, ialah Tan Sri Yang Di-Pertua menyebutkan bahawa badan eksekutif dan badan legislatif mahu mewujudkan satu pendekatan yang lebih baru pada kali ini supaya kebanyakan laporan-laporan tahunan diperbahaskan. Dan hari ini kita bermula dengan laporan Ketua Audit Negara, dan saya tak faham dan tak boleh terima dan juga kadang-kadang geli hatilah bila mendengar mereka beria-ia tak nak bahas perkara ni. Dan bila kita dengar perbahasan pada hari ini, teguran yang dibuat ialah teguran siasatan yang dibuat oleh laporan audit negara. Jadi ahli parlimen mewakili suara rakyat, menyuarakan isu-isu yang ditanya dan dibawa oleh rakyat yang meletakkan kita di sini. Takkanlah kita menafikan suara rakyat melalui kita sebagai ahli parlimen dan meletakkan hanya suara rakyat melalui jawatan kuasa kira-kira yang kurang daripada 20 orang dengan izin. Sebab kalau kita tengok daripada standing order ni, jumlah jawatan kuasa kira-kira is less than 20, iaitu antara 6 hingga ke 12 maksimum dengan pengurusi dengan timbalan pengurusi. Adakah kita mengatakan kurang daripada 20 ahli parlimen yang hanya boleh berbahas, berbincang, memberi teguran dalam isu audit negara? Adakah bererti bahawa kita sebagai ahli parlimen yang pihak front bench, back bencher dan juga opposition bench tak boleh bincang langsung? Kerana hanya PAC yang boleh bincang. Dalam seumur hidup saya, 5 penggal menjadi ahli parlimen, saya tak pernah dengarlah perkara ni dibicarakan dalam rumah demokrasi, House of Representative. Yang keduanya, Tuan Yang Di-Pertua, mereka boleh tak nak datang dan dengar. Apa yang teruk sangat ahli-ahli parlimen bercakap? Tak ada apa yang kami tegur yang dalam laporan audit negara. Sekurang-kurangnya yang dibahaskan tu boleh dipertengahkan menjadi keutamaan dalam perbincangan PAC kemudian hari, betul tak? Kita nak tegur untuk kebaikan bagi rakyat kerana ini duit rakyat, bukan duit kita, bukan duit mak bapak kita. Takkan itu pun tak boleh, Tuan Yang Di-Pertua, sampai semua seorang pun tak ada. Tadi saya nampak ada seorang, lepas tu kena keluar. Saya betul-betul terkilan. Tapi tak apa nak buat macam mana, sebab mereka takut. Saya tak tahu nak takutkan apa, sebab laporan audit ni 2021 pada yang berlaku 2020, yang kalau kita ada sidang parlimen yang tidak adanya darurat, kita boleh perbahaskan masa tahun itu. Kita perbahaskan pada tahun 2023 sebab yang tutupkan rumah demokrasi ni pun mereka juga. Betul tak? Jadi Tuan Yang Di-Pertua, saya kenalah bebel sikit je sebab saya dengar ni cara dia bercakap ni macamlah kita ni kerajaan yang begitu zalim, semua tak ikut undang-undang.
Kalau betul lah kita tak ikut undang-undang, takkanlah kita buat dalam rumah demokrasi, the August House. Kita ikut undang-undang supaya mereka kejap lagi bila menteri nak menjawab, mereka boleh tegur, mereka boleh berkata masa saya menteri sebenarnya berlaku begini, dia jawablah, tak ada masalah. Bukannya kita menuduh, kita nak membincang untuk kebaikan rakyat. Takkan itu pun salah. Itu sebabnya Tan Sri, kejap lagi Tan Sri lah lepas ni. Tuan Yang di-Pertua, saya nak tekan di sini bahawa keutamaan kita sebagai wakil rakyat adalah rakyat yang meletakkan kita di sini. Bukan jawatan yang kita cari. Tak semesti kita tak jadi menteri, tak jadi Perdana Menteri. Semua orang salah, kita je yang betul. Mana boleh Tuan Yang Di-Pertua? Betul tak? Sebab kuasa ni, Tuan Yang Di-Pertua, hari ni kita berkuasa, besok kita tak tahu. Betul tak? Dan besok kita tidak berkuasa, kemudian hari mungkin kita berkuasa. Sebab yang menentukan qada dan qadar ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang manusia. Manusia hanya merancang, betul tak? Yang berhormat sekalian. Jadi pada hari ini, menteri-menteri dan timbalan menteri nak cuba menjawab sebab kita nak cuba memperbetulkan. Hari ini kerajaan Perdana Menteri yang ke-10, kerajaan Madani mahu mewujudkan pendekatan yang lebih terbuka. Dengan izin, transparency and accountability. Dan kita belajar daripada kesilapan yang berlaku. Dan saya pun dengar macam contohnya yang berbuat muar tadi. Tak ada sini disebut tentang kehebatan kementerian menjalankan yang terbaik dalam masa COVID. Kita faham, kita menerima juga. Dan saya percaya apa yang sebenarnya laporan audit negara cuba membuat ialah menyatakan bahawa dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan perang ke, dalam keadaan darurat ke, tanggungjawab kita ialah duit yang dibelanjakan adalah duit rakyat. Jadi kita kena apa sekalipun bertanggungjawab di parlimen, memaklumkan kepada ahli parlimen tentang cara kita belanja duit rakyat. Itu saja yang dipohon pada hari ini. Tuan Yang Di-Pertua, sebelum saya duduk ialah kita mesti ingat keistimewaan parlimen bahawa perkara 63, kita cakap di luar, kita boleh disaman untuk fitnah. Kita cakap di dalam, cakap pasal apa pun, kita mendapat perlindungan. Itu sebabnya, ahli yang berhormat, jangan kita takut untuk teguh kerajaan, walaupun kerajaan sesama kita satu parti, kerana teguran Tuan Yang Datuk Yang Di-Pertua, sebenarnya teguran ni selalunya membawa satu hasil yang lebih baik. Sebab we are not perfect human being. Ya, teguran daripada Yang Berhormat sekalian akan dapat membantu kerajaan Madani untuk menjadi kerajaan yang lebih telus dan lebih bertanggungjawab. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana menyokong niat kerajaan untuk mewujudkan transparency and accountability bagi kerajaan Madani pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bahawa Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan membawa satu usul untuk membolehkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 dibentang dan dibahaskan. Saya mohon izin untuk merujuk kepada perkara 107 dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya mohon izin untuk baca. 107 Fasa 1, Ketua Audit Negara hendaklah mengemukakan laporan-laporannya kepada Yang di-Pertuan Agong dan hendaklah laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Itu fasa 1. Fasa 2, satu naskah mana-mana laporan yang berhubungan akaun sesuatu negeri atau berhubungan dengan akaun-akaun bagi mana-mana pihak berkuasa awam yang menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh undang-undang negeri hendaklah dikemukakan kepada Raja atau Yang di-Pertua Negeri bagi negeri itu dan hendaklah menyebabkan laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Undangan Negeri. Peraturan Mesyuarat 77(1)C ataupun boleh dibaca keseluruhan 77(1) itu, iaitu pembentukan 71 adalah pembentukan jawatan kuasa kira-kira PSC, dan 71C jelas sekali menyatakan bahawa penyata-penyata kira-kira negara yang dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat mengikut perkara 107 itu hendaklah diperiksa dan diambil tindakan oleh PSC. Dan kalau kita tengok, pinjam sekejap, Perlembagaan Persekutuan, di bawah Perlembagaan Persekutuan, di bawah 105 menyatakan tentang Ketua Audit Negara, di bawah 105, 106 menyatakan tentang tugas dan tanggungjawab Ketua Audit Negara, di bawah Perlembagaan Persekutuan 107 yang telah dinyatakan oleh Kota Baru sebentar tadi. Semuanya adalah berkisarkan tentang peranan Ketua Audit Negara dan bukannya Menteri. Dan